Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Terima kasih tuan pengacara majlis, ashabul fadilah, ustaz-ustaz, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini ada ruang dan masih berpeluang. Moga-moga kita bukan dari kalangan hamba-hamba Allah yang tak sudah melepaskan peluang, senantiasa tercecer peluang dan ketinggalan daripada merebut peluang. Moga-moga kita daripada kalangan hamba Allah yang bijak dalam memanfaatkan peluang. Saya mulakan ceramah saya bersempena Majlis Al-Isra wal Mi'raj dengan ayat 18 Suratun Najmi. Tuan Imam tadi mengimami salat fardu maghrib membaca Suratun Najmi. Saya teringat ayat 18 Suratun Najmi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Artinya, demi sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sendiri, memerhatikan sendiri, menyaksikan sendiri sebahagian daripada bukti-bukti kekuasaan Tuhannya yang amat besar. Ayat 18 Suratun Najmi, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi peluang pada malam gilang gemilang, malam Al-Isra wal Mi'raj. Lalu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijak memanfaatkan peluang yang terbuka, di mana perjalanan Al-Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpeluang melihat sendiri, memerhatikan sendiri, menyaksikan sendiri sebahagian daripada bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat besar. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, perkara ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam perakukan pula berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fantalaqa bi Jibril alaihi salam hatta atas sama'ad dunya. Maka bertolaklah baginda Jibril alaihi salam bersama denganku dari Al-Masjidul Aqsa. Bertolak, diangkat ke suatu penempatan yang tinggi, yaitu di langit sana, hinggalah sampai di langit dunia, as-sama'ud dunya, langit dunia. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam perakukan, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi penghormatan, diberi penghargaan, diberi kemuliaan pada malam Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, di mana Rasulullah diangkat naik, berlepas bertolak daripada Al-Masjidul Aqsa hinggalah ke suatu penempatan yang menakjubkan. Penempatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan as-sama'ud dunya, langit dunia. Di mana langit dunia? Ini bukan nak kira bicara langit pertama, jauh lagi. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang saya nak bicarakan sesuai dengan tajuk yang diberikan, as-sama'ud dunya, langit dunia. Kenapa dinamakan langit dunia? Dan disitulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar teruja, ta'ajjub melihat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. As-sama'ud dunya, langit dunia. Seorang tokoh ulama tafsir yang tersohor lagi masyhur dan juga berlatar belakangkan tokoh ulama falak Islam zaman silam, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, wafat pada tahun 606 Hijrah. Dah wafat 800 tahun yang lalu. Menulis dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, menyatakan yang Allah maksudkan dalam Al-Quran yaitu as-sama'ud dunya, langit dunia. Langit dunia merupakan suatu kedudukan tahtahu an-nujum. Di bawah langit dunia itu terdapat jutaan bintang-bintang, termasuklah al-kawakib, planet-planet, asy-syams, matahari, al-qamar, dan bulan. Dengan kata lain, as-sama'ud dunya, langit dunia itu adalah kemuncak tertinggi cakrawala langit. Ya, tiada lagi jasad-jasad langit, jirim-jirim langit yang melepasi as-sama'ud dunya. Kerana di bawah langit dunia itulah menempatkan jutaan bintang-bintang. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat naik hinggalah ke as-sama'ud dunya, langit dunia. Benar-benar menguja baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut,
ta'ajub melihat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bayangkan hebat macam mana pun manusia, walaupun mereka cipta kapal angkasa, sekadar dapat mendongak sahaja melihat kedudukan bintang-bintang. Ya, macam mana pun naik kapal angkasa setakat ni yang manusia mampu reka cipta, kena dongak juga tengok bintang. Ya, bintang yang begitu jauh lagi tinggi kedudukannya. Buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melepasi kedudukan jutaan bintang-bintang, berada di atas kemuncaknya, yaitu as-sama'ud dunya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga-bangga dengan langit dunia. As-sama'ud dunya, ayat 5 suratul mulk. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya kami hiasi, kami indahkan langit dunia itu dengan cahaya, cahaya daripada jasad-jasad langit, bintang-bintang, begitu juga planet dan sebagainya. Semua jasad-jasad langit, jirim-jirim langit itu mengeluarkan cahaya, sama ada cahaya pantulan balikan ataupun cahaya pancaran. Ianya merupakan suatu yang menakjubkan, cahaya-cahaya yang mengindahkan langit dunia, cahaya-cahaya yang merupakan aksesoris kepada langit dunia, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga-bangga dengan langit dunia. Malah jangan ada apa pun makhluk yang berani mencerobok langit dunia, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bintang-bintang yang ianya menghiasi dan mengindahkan langit dunia itu bukan sekadar aksesoris untuk langit dunia, tetapi menjaga kedaulatan langit dunia jangan sampai dicerobok. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang-bintang itu juga bertindak sebagai peluru merejam syaitan-syaitan yang durjana yang cuba menceroboh langit dunia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apatah lagi pada ayat 6 surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan, inna zayyana as-sama'ad dunya bizinatinil kawakib, bahwasanya kami indahkan, kami hiasi langit dunia itu dengan hiasan keindahan daripada planet-planet. Bintang ada keistimewaannya tersendiri, planet pun ada keistimewaannya tersendiri. Planet juga selain daripada memiliki keindahan cahayanya, memiliki kehebatan, planet juga Allah akui sebagai senjata untuk memerangi syaitan yang durjana,
yang berani cuba menembusi, mencerobohi langit dunia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita akan lebih memberi perhatian kepada apa sebenarnya langit dunia. Yang berkali-kali Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan pada malam Rasulullah di Isra' dan di Mi'rajkan, disitulah Rasulullah terpegun, terkejut melihat betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga dengan langit dunia. Apa sebenarnya langit dunia ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah tuan-tuan faham kedudukannya langit dunia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan lagi pada ayat 32 surah Al-Anbiya. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan langit dunia itu sebagai atap bumbung yang sentiasa dijaga dan dipelihara. Apa perlunya langit dunia kepada kita? Allah isytiharkan. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan langit dunia itu sebagai atap bumbung kepada penghidupan di muka bumi. Allah Ta'ala jadikan langit dunia itu sebagai atap bumbung kepada penghidupan di muka bumi. Setiap rumah adanya atap, ada je bumbung. Untuk apa atap bumbung rumah? Ya, menjaga isi rumah, menjaga seisi keluarga, menjaga harta benda, mata benda, apa benda. Itu nilai atap bumbung bagi sesebuah rumah. Maka langit dunia itu merupakan atap dan bumbung kepada muka bumi. Maka langit dunia inilah yang menjaga harta benda, mata benda, apa benda, cakap lagi, menjaga kebajikan 17,000 jenis makhluk yang menjalani hidup di muka bumi. Ya, langit dunia menjaga dan memelihara. Itu tugas khas, tugas-tugas khas yang Allah berikan kepada langit dunia, menjaga segala persoalan kehidupan 17,000 jenis makhluk yang diketuai oleh manusia selaku khalifah di muka bumi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita faham kedudukan langit dunia, fungsi langit dunia. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpegun melihat keteguhan langit dunia. Ini bukan nak cerita Arash yang lebih hebat, bukan nak cerita Baitul Ma'mur yang lebih hebat. Nak cerita dulu as-sama'ud dunya, langit dunia selaku atap bumbung. Walaupun iblis memiliki 600 sayap. Tuan-tuan, 600 sayap. Saya datang tadi dengan Asia, 2 sayap. Asyik nak tukar je tarik penerbangan, nak tukar je waktu penerbangan. Kenapa? 2 sayap tak kuat. Iblis 600 sayap. Jibril alaihissalam berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim
Jibril alaihissalam juga Allah berikan 600 sayap. Boleh terbang jauh. Ya, Jibril alaihissalam yang Rasulullah lihat ketika sampai di Sidratul Muntaha dengan bentuk wajah yang asal, memiliki 600 sayap. Satu sayap sahaja memenuhi langit dan bumi. Begitu juga jin-jin yang diberikan sayap-sayapnya, yang mampu terbang jauh, ya, melepasi bintang-bintang pun begitu, takkan mampu dapat menembusi, melepasi, mencerobohi as-sama'ud dunya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ya, oleh kerana kita dah faham langit dunia itu nilainya bumbung, atap untuk kehidupan di muka bumi. Sebab itu langit dunia itu dijaga dan dipelihara. Dan sebab itulah syaitan-syaitan yang durjana berkepak bersayap memang berusaha nak menguasai langit dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pun begitu disebut dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima, surah As-Safat ayat ke-6, ayat ke-7. Sememangnya Allah Subhanahu wa taala tugaskan jutaan bintang-bintang termasuklah planet sebagai alat rejaman kepada syaitan-syaitan yang durjana, kalaupun berkepak bersayap tapi tak mampu mencerobohi langit dunia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, iya, apa yang menakjubkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di langit dunia? Adakah kerana atapnya? Atap rumah kita faham. Kalau atap rumah kita atap asbestos, 280,000 punya rumah. Atap genting simen YTL, 400,000 rumah. Atap genting tanah liat, 1.2 juta punya harga rumah. Atap genting bukanlah disalut pula dengan kaca. Tuan-tuan, setakat ni masjid negeri pun tak mampu. Tok Kong Cina je boleh letak. Punya mahal, genting, tanah liat, disalut dengan kaca. Kita faham nilai atap. Ya, bukan suka-suka nak macam itu. Menunjukkan keteguhan, teguh, kukuh untuk menjaga isi rumah, isi harta. Itulah dia nilai as-sama'ud dunya. Apatah lagi dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis sama'i rizqukum, dan di langit sana ada habuan rezeki untuk kamu. Langit mana itu? Langit dunia. Kalaupun tuan-tuan, ya, daripada Tanjung sampailah ke mana? Seberang Cerok Tokun ke sini air hitam, tuan-tuan dapati dah tak ada apa dah, penuh dah Pulau Pinang ni, tak tahu nak pergi mana dah. Ya, penuh dah. Dan kita pun merasakan bahawa dah tak ada peluang dah. Jangan takut, kerana Allah berjanji, Allah Ta'ala sediakan rezeki kita, stor rezeki kita ada di langit dunia. Wa fis sama'i rizqukum, di langit sana ada rezeki untuk kamu.
Kalaupun kita menyatakan dah tak ada harapan dah, projek semua dah penuh, ya, dah tak ada peluang lagi dah dekat muka bumi. Bumi untuk memanfaatkan rezeki. Bumi bukan sumber rezeki. Langit sumber dan stok rezeki, stok rezeki yang Allah perakukan, disebut as-sama'ud dunya, langit dunia. Sebab itulah syaitan berusaha nak menceroboh langit dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan dunia hari ini berlomba-lomba menghantar satelit. Ya, apabila berada di atas, mereka nampak peluang yang di bawah dan sememangnya mengerti persoalan tentang langit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, maka setelah kita faham nilai as-sama'ud dunya, langit dunia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayhanu wa jayhanu wal furatu wan nailu kullum min anharil jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita tentang 4 batang sungai, yang mana 4 batang sungai ini kelebihannya, keistimewaannya, nilainya merupakan nilai syurga. Keistimewaannya, kelebihannya, nilainya adalah nilai syurga. Inilah dia 4 batang sungai di muka bumi, yang mungkin kita tertanya-tanya, Rasulullah nampak ke sungai Sayhan, yang ada menyatakan sungai itu adalah sungai yang mengalir daripada benua Eropah barat menuju ke timur, memasuki bandaraya yang sekarang ini menjadi rebutan Kiev, Ukraine, dan akhirnya sungai itu keluar ke Laut Hitam yang menjadi rebutan 5 negara. Mungkinkah Rusia menguasainya? Sungai Sayhun. Rasulullah nampak ke sungai itu ke? Kenapa Rasulullah sabdakan? Ya, Rasulullah lihat pada malam Al-Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah sampai di as-sama'ud dunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga Rasulullah SAW nampak sungai Jayhun, yang hulunya di pergunungan China, kemudian mengalir melalui negara yang kaya satu ketika dulu, Tajikistan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan muaranya Laut Aral, yang mana Laut Aral sekarang dah orang Melayu kata Aral melintang. Laut Aral dah tinggal 10% sahaja airnya. Menakutkan, mengerikan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah nampak bila?
Rasulullah belajar geografi ke? Tidak. Rasulullah lihat pada malam Al-Isra wal Mi'raj di As-Sama'ud Dunya. Rasulullah juga melihat sungai Furat di bumi Iraq. Rasulullah juga melihat sungai Nail di bumi Mesir. 4 batang sungai. Sungai Sayhan mengalir daripada barat ke timur, yang kini menjadi rebutan. Mengalir daripada pergunungan Belanda, Germany, Poland, Ukraine, muaranya Laut Hitam. Nak faham tu. Jaihan yang dicerita Jaihun daripada pergunungan negara China. Satu ketika dulu menjadi rebutan Maharaja Shi Huangdi yang membina tembok besar China sejauh 6,000 kilometer. Kalau kita fikir apa pula nak bina tembok besar China dekat kawasan pergunungan, buat dekat pulau lagi senang, sambung Pulau Pinang. Apa pasal kau nak buat kawasan pergunungan turun naik? Kerana di situ adanya mata air yang merupakan hulu kepada sungai Jaihun yang nilainya memiliki nilai-nilai syurga yang menjadi rebutan zaman berzaman. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Begitu juga sungai Furat. Bayangkan sungai Sayhun mengalir daripada barat ke timur. Jaihun mengalir daripada timur ke barat. Sungai Furat mengalir daripada utara ke selatan. Sungai Nil mengalir daripada selatan ke utara. Complete set package. Orang putih kata holistic. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ya, nilai 4 batang sungai yang Rasulullah lihat ketika Rasulullah sampai di As-Sama'ud Dunya, langit dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalau belajar falak ni, Ustaz Anwar, salah seorang tenaga pengajar ilmu falak, belajar falak ni sampai mana? Sampai As-Sama'ud Dunya, langit dunia cukup. Kerana itu ada keperluan. Lebih daripada langit dunia tak payah. Lain jadinya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamun nujum wa'allamuhan nas ma tahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr summan tahau. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Pelajarilah ilmu perbintangan dan ajarilah ilmu perbintangan untuk kamu mengetahui kedudukan kamu ketika berada di kegelapan malam di darat maupun di laut. Setelah kamu memahami soal perbintangan untuk keperluan hidup kamu, kedudukan kamu, summan tahau. Rasulullah bersabda, kemudian berhentilah. Jangan diteruskan lagi kajian ilmu perbintangan. Setakat As-Sama'ud Dunya, langit dunia. Kerana itu ada keperluan untuk kita. Langit dunia ada keperluan untuk kita yang menjalani hidup di muka bumi. Langit dunia sebagai atap dan bumbung. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan stor rezeki. Ya, punca rezeki Allah salurkan dari As-Sama'ud Dunya, langit dunia. Kemudian melimpah ruah dalam bentuk taburan air hujan, membasahi bumi. Tak kira
pulau pun dapat hujan, ya, tanah besar pun dapat hujan, Bukit Mertajam, Bukit Tumpul pun dapat hujan, Ceruk Tok Kun pun dapat hujan, semua dapat. Gunung Jerai pun dapat hujan. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama saya selepas berkumandangnya azan fardu isyak nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Nilai langit dunia yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi peluang melihat, memerhatikan, menyaksikan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah serlahkan di langit dunia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 11 dan ayat 12 surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Artinya Allah jualah yang melimpahkan air hujan dari langit membasahi bumi
dengan selebat-lebatnya. Kerana limpahan hujan yang lebat itulah menyuburkan dan mengembangkan lagi harta benda kamu, menyuburkan dan mengembangkan lagi kehidupan anak cucu cicit kamu, menyubur dan mengembangkan lagi kebun ladang dusun pertanian dan peternakan kamu, menyuburkan dan mengembangkan lagi sungai-sungai kamu sebagai khazanah di muka bumi. Ayat 11 dan ayat 12 surah Nuh. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi khabar berita gembira kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan ada 5 manfaat besar di muka bumi. Ada 5 manfaat besar di muka bumi. Seorang anak muda buat parti muda, jumpa saya, beritahu dengan saya, Ustaz Hanafiah, ya, apa yang masih tinggal lagi kat Malaysia ni? Ya, aku cakap, jangan takut dek, jangan bimbang dek. Kenapa Ustaz cakap macam gitu? Allah isytiharkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan 5 manfaat besar di muka bumi. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, harta benda. Yang ketiga, anak pinak. Yang keempat, kebun ladang dusun, sumber pertanian dan ternakan. Yang kelima, sungai-sungai. Ya, Pulau Pinang kan ada sungai 2. Orang ni sungai 1, dia sungai 2. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi jangan khawatir, jangan bimbang, kerana kita jalani hidup di muka bumi. Ini janji Allah. Allah yang berjanji dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan 5 manfaat besar di muka bumi. Yang pertama, air hujan. Manfaat besar tu untuk segala makhluk yang menjalani hidup di muka bumi. Harta benda tak dapat dinafikan. Semua nak harta, tak dapat dinafikan. Anak pinak, zuriat, itulah suatu anugerah teristimewa, manfaat besar. Kebun, dusun, ladang, pertanian, penternakan, itulah sumber kehidupan. Dan yang kelima, sungai-sungai. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala asingkan daripada 5 manfaat besar, air hujan. Allah khususkan pada ayat 11 surah Nuh. Manakala 4 lagi manfaat besar Allah gabungkan pada ayat 12 surah Nuh. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Baik, Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, dah wafat 800 tahun yang lalu, memberi keterangan kepada kita 5 manfaat besar. Air hujan merupakan tonggak utama, manakala 4 lagi mengikut. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa hujan yang lebat itu satu keperluan.
Midrara, hujan yang lebat itu satu keperluan. Satu keperluan. Midrara, satu keperluan. Soal banjir kilat, terpulanglah kepada manusia yang menguruskannya. Tetapi hujan yang lebat itu satu keperluan. Kerana bukan manusia sahaja yang nak hidup dekat muka bumi. 17,000 jenis makhluk yang perlu hidup, semuanya memerlukan air. Ya, apabila hujan lebat, 4 manfaat yang mengikut ni pun lebat. Harta benda pun lebat. Harta benda saya, harta benda Ustaz Anwar pun lebat. Anak pinak cucu cicit saya pun lebat. Anak pinak cucu cicit Ustaz Anwar pun lebat. Ya. Hasil kebun, dusun, sawah, bendang lebat. Ya. Sungai-sungai pun alirannya pun lebat. Masya Allah. Nilai. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat 11 surah Nuh, yursilis sama, Allah jua yang menghantarkan langit. Kenapa Allah Ta'ala terus menyebut langit? Kenapa tak sebut Allah jua yang menghantarkan angin, angin yang membenihkan awan, lalu awan yang berada di kedudukan langit itu melimpahkan air hujan, tetapi Allah Ta'ala tak sebut pun dekat situ angin dan awan. Allah Ta'ala terus sebut langit, yursilis sama. Allah jua yang menghantarkan langit. Langit di sini adalah as-sama'ud dunya, langit dunia. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita menghargai bahawa air hujan yang Allah berikan kepada kita daripada langit dunia melalui proses-prosesnya membawa erti apa yang Allah anugerahkan kepada kita, suatu yang asli, yang terbaik, tempat yang tinggi, tak siapa pun mampu mencemari. Tiada apa pun pencemaran udara, syaitan sendiri pun bersayap tak boleh lepas. Asli yang Allah beri kepada kita, limpahan air hujan tu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Saya teringat 2016 tak silap saya, TYT diiringi dengan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Haji Abdul Rashid. Sekarang dah jadi ahli Parlimen Batu Pahat, orang Johor. Lepas dengar ceramah saya di sini, TYT dengan Datuk Abdul Rashid jumpa saya dekat bilik tamu yang indah. Setengah jam berbicara. Datuk Haji Abdul Rashid, mantan sekarang jadi ahli Parlimen, mantan timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Dia kata esok saya nak call Ustaz lagi. Kerana dah dapat berita Pulau Pinang bakal banjir. Sebulan lepas saya ceramah tu banjir. Maka saya kata tak apa Datuk, kerana hujan yang lebat itu satu keperluan. Satu keperluan tu. Kenapa Ustaz cakap? Saya pun datangkan ayat 11, ayat 12 surah Nuh. Dia kata kenapa tak ceramah yang tu tadi kat sini? Sabarlah tu, tenanglah. Malam ni baru ceramah. Dia dah jadi speaker sekejap aja, setahun. Kesian. Macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan bimbang. Ya, peluang masih ada. Allah Maha Kaya.
Apabila gunung jerai, hujan lebat, ialah di sebalik musibah itu ada suatu. Tinggal lagi ianya menyedarkan kepada kita. Ya, yang saya nak nyatakan di sini hujan lebat, yang mana Allah limpahkan itu limpahan yang terbaik, limpahan dari sumber yang asli, sumber yang tertinggi, tak dicemari, demi memenuhi keperluan 17,000 makhluk untuk terus jalani hidup di muka bumi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Sebab itulah Ustaz Anwar rajin mengajar falak. Sebab itu maknanya ulama-ulama terus membuat pemerhatian dan kajian tentang ilmu falak yang berkaitan dengan musim dan cuaca, untuk memahami soal waktu limpahan air hujan. Bila air hujan melimpah, musimnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri perakukan bahawa semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadualkan. Ayat 5 surah Yunus, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ini dia. Maknanya apabila kita membuat kajian tentang ilmu falak, bukan hanya tengok bintang, teropong planet, ambil gambar, WhatsApp pada kawan-kawan, kemudian ketawa, lepas tu isap ukur, habis makro. Tak, kita perhatikan nilai yang ada. Bintang itu sebagai alat pengukur waktu untuk kita faham tentang detik-detik limpahan air hujan yang merupakan sumber rezeki yang utama. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Terakhir, apa yang membimbangkan dunia hari ini? Ini bukan nak cerita soal Malaysia. Apa yang membimbangkan dunia hari ini ialah climate change. Perubahan musim cuaca yang mendadak. Perubahan musim cuaca yang mendadak. Maka limpahan hujan yang tidak menentu waktunya, limpahan hujan yang tidak sekata, limpahan hujan yang tidak seragam. 3 tu, tak menentu, tak sekata, tak seragam. Akibat daripada itu, 4 manfaat besar ni: harta benda, anak pinak cucu cicit, hasil mahsul kebun ladang dusun, aliran sungai-sungai sebagai hazanah, galian dan sebagainya, kesuburan, semua mengikut. Semua dah tak menentu, tak sekata, tak seragam. Jadi harta manusia pun tak menentu pendapatannya. Harta manusia pun tak sekata, tak seragam. Nanti tuan-tuan buat penilaian. Tak perlu nak dikupas lanjut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana berlaku limpahan hujan yang tak menentu waktunya,
Semua orang tanya, kenapa? Biasanya Pulau Pinang bulan Februari, Mac ni sedikit hujan. Ni hujan, kerap hujan ni, kenapa? Tak menentu waktu limpahan. Dah lah tak menentu, tak sekata. Dalam satu pulau pun, balik pulau tak hujan, depan pulau hujan. Lazimnya kalau hujan itu pun satu pulau dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah tak sekata limpahannya. Tak seragam kadar isi padu. Dulu kita boleh tahu purata hujan tahunan. Dah pening dah sekarang. Tak menentu, tak sekata, tak seragam, maka empat ni pun mengikut. Tuan-tuan, empat ini mengikut, maka dunia tak nampak perkara ni. Dia asyik kira duit dia je. Akibat daripada itu, hanya mampu manusia menyatakan climate change. Semua sebut climate change. Dalam pada semua kata climate change, Rusia tak ada pilihan. Siberia, Sabirun, Siberia, ibun dunia, tanahnya yang dulu sentiasa membeku, kini dah mencair. Jerlos, gas metana keluar. Ya, kemana pergi rakyat Rusia nak lari? Dia hanya perlu masuk ke Ukraine yang mengalirnya sungai Saihon daripada Jerman, daripada Poland yang dulu menjadi rebutan Hitler, rebutan Stalin, Lenin. Sejarah kata cerita falah, ni cerita sejarah pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Nak pergi ke mana lagi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Laut Aral pun dah nak kering. Mengerikan dan menakutkan. Dunia hanya mampu berpegang dengan teorinya. Climate change, perubahan cuaca, perubahan musim yang melampau. Tidak begitu. Masih ada harapan. Kita menunggu dengan penuh rendah diri. Limpahan-limpahan yang mengajaibkan, limpahan yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, ya, dari langit, tempat yang terjaga, terpelihara, as-sama'ud dunya namanya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Sekadar itu dulu yang mampu disampaikan. Bukanlah ceramah ini ceramah memberi jawapan, tetapi setidak-tidaknya ceramah Al-Isra' wal Mi'raj ini merupakan, ya, jalan. Nampaklah jalan penyelesaian masalah kehidupan. Kerana perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj bukan jalan-jalan cari makan, habiskan, peruntukkan kerajaan. Bukan. Perjalanan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat 16 bentuk fitnah, ujian, dugaan, cobaan yang menimpa umatnya, dan Rasulullah berjaya mendapatkan jawapan. Ya, solat fardu 5 waktu sebagai tiang agama. Itulah jawapan yang paling utama bagi menangani semua apa jua krisis, apa jua case and scandal yang dihadapi oleh umat.
manusia salah silap mohon jutaan kemaafan jua. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.